Kita tahu ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi dan juga meneman rasuah semua dalam neraka jahanam. Kita tak buat kerja hina macam itu. Sebab itu saya berani cabar. Saudara boleh tanya seluruh rakyat Pulau Pinang, pernahkah saya walau satu saat pun ketika dalam jawatan menggunakan kuasa yang ada untuk memperkaya peribadi saya? Saya tak pernah buat, tuan-tuan. Saya tak pernah ambil walau seinci pun hak orang lain. Sebab itu saya tak gentar. Bila kita rekod kita clean, kita tak gentar berdepan dengan siapapun. Sebab itu akhirnya saya fikir dan buat keputusan. Saya tak mau terkedarah gaji buta. Kalau saya tak boleh laksana pembelaan, untuk apa saya jadi Timbalan Ketua Menteri? Sebab itu akhirnya saya beri syarat pada Anwar. Saya nak lawan Guan Eng ni all out. Saya kata, kalau you tak berani Anwar, saya akan buat. Sebab itu saya buat keputusan. Saya fikir saya tidak boleh terus berada dalam jawatan. Mana mungkin kalau saya masih pegang sebagai Timbalan Ketua Menteri, macam mana saya nak lawan Guan Eng? Tak boleh. Dan saya fikir sedang dalamnya, saya kata biarlah hilang segala kemewahan duniawi, tapi saya kena buat keputusan demi kelangsungan agama Islam dan maruah orang Melayu dan juga rakyat Malaysia. Saya balik ke rumah petang, saya beritahu pada buah hati saya yang seorang tu dalam, isteri tercinta. Alhamdulillah, Allah beri isteri yang salihah, yang faham perjuangan. Saudara, saya maklum pada dia petang tu, saya kata saya bakal buat keputusan yang berat, keputusan yang jarang manusia buat. Keputusan yang bakal saya buat ini akan menghilangkan seluruh kesenangan duniawi, malah mungkin akan mengundang ugutan dan risiko nyawa pada kami anak beranak. Saudara, muda-muda saya pun anak lah ni 7 orang dah. Itu touch and go dan smart tag, belum full time. Kalau full time double the number satu seri. Tu jangan tanya ilmu apa, bukan ilmu Anwar Ibrahim lah. Alhamdulillah, saya beritahu pada isteri, saya kata kena siap, kena sedia. Saya kata siapkan anak-anak, ini berat apa yang saya nak buat. Keputusan yang saya buat akan merupakan suatu langkah penting yang mana nanti saya akan terang-terang dianggap sebagai orang yang akan lawan seluruh jentera dan kekuatan Pakatan Rakyat. Dan bila itu berlaku, maknanya saya juga terpaksa berdepan dengan risiko ancaman Anwar maupun kekuatan Anwar daripada luar negara. Saya kata pada isteri saya kata pada dia, dulu ni masa sebelum nak kahwin, you pilih saya. Bila pilih saya, you pilih seorang pejuang. Saya tak menjanjikan bulan dan bintang, tapi saya menjanjikan sepanjang hayat saya tidak akan pernah, walau setinggi manapun saya berada, saya tidak akan sama sekali khianat pada agama dan bangsa saya sendiri, tidak. Dan Alhamdulillah, bila saya melangkah 3 bulan, saya lakukan salat sunat istikharah. Saya hijrah ke UMNO ni bukan saya pergi tanya orang, saya tak tanya manusia, tuan-tuan. Saya tanya Khaliq Allah SWT. 3 bulan lebih buat istikharah, minta Allah tunjuk seterang-terangnya langkah mana sebaiknya, wadah mana sebaiknya, demi kepentingan Islam, demi kepentingan ukhrawi dan duniawi, mana yang sebaik-baiknya. Sebab kita diajar demikian. Sebagai pejuang Islam dan lama dalam gerakan Islam, kita ditarbiyah mana-mana keputusan berat dan penting, istikharah. Dan Nabi kata, barang siapa yang istikharah, tidak akan kita sama sekali kecewa dan menyesal pun. Dan saya bersyukur, saya pun mula-mula sebenarnya duk pening juga. Duk buat istikharah tu, tak keluar pula dah bulan. Duk pening, saya kata, betul kan, ni tak keluar bulan ni. Yang duk keluar kerih, merah, bersilang. Jadi duk buat istikharah sampai cukup dah 3 bulan jelas tu. Maka saya pergi dah akhirnya, lepas dah jelas, saya berjumpa dengan salah seorang pimpinan kanan PAS. Saya cuma tak boleh sebut nama, cukup kanan, yang duduk di Bangi. Semua orang tahu, tu pun dah bagi hint tu. Saya jumpa dia sebab saya anggap dia sebagai guru dan ulama yang boleh saya percaya ada thiqah. Saya kata, Ustaz, ana buat istikharah 3 bulan lebih ni, Allah Ta'ala duk tunjuk UMNO ni macam mana ni. Jadi dia pun bincang dengan saya, dia tanya lagu mana, kaifiat dan kaedah saya beristikharah. Saya pun cerita dah, tak cerita. Kemudian dia kata, tak apa, kalau begitu sahih apa yang enta dapat ni, petunjuk pada Allah, jelas, enta peganglah dan melangkahlah, berjuang dengan Islam dan bangsa di sana. Sebab itu saya akhirnya amat firm, yakin apa yang Allah tunjuk, dan saya melangkah pada 28 Februari 2010. Saya umumkan pernyataan saya dalam UMNO dan Barisan Nasional di depan Yang Amat Perdana Menteri. Dan saya tak paling ke belakang lagi. Saya katakan, bila Allah tunjuk, saya pegang, saya tak gentar, dan saya tak peduli manusia nak cakap apa.
Karena saya bukan berjuang mencari redha manusia. Ada baru ni dua tingkat pimpinan PAS. Duk mari jumpa saya, dia kata kenapa entah buat urusan masuk UMNO, kenapa tak masuk PAS? Amboi. Nak masuk PAS. Parti ajaran sesat nak masuk macam mana? Pokok tu pun satu perasaan macam dia lah betul, orang lain semua salah. Betul. Saya beritahu kat dia, saya kata ya akhi, ana buat keputusan, ana istikharah, tanya Allah siapa lebih besar, Allah Taala ke tok guru hamba tu. Apa masalahnya? Tak payah bahasa lagi. Ini masalah dia apa? Taksub tak menentu. Orang lain semua kafir, turut belakang dia saja Islam. Engkorak dia. Bagus sangat lah tu sampai jadi kuda tunggangan Anwar, jadi bola kuda tunggangan DAP disepak kiri kanan. Cerdik sangat lah tu. Besar sangat Tunggu Guru lah apalah, akhirnya negara Islam pun habis semua, dia korban habis. Perjuangan apa? Kalau kita benar perjuangan atau perjuangan Islam, biar kita dikerat 18 pun kita tidak akan berganjak pada prinsip. Betul tak tuan-tuan? Ini kena tekanan DAP, tekan sikit. Contoh apa? Tengok baru ni di Kedah. Dah lah tu si Azizan buat keputusan tu pun dah bengong dah. Kok ia pun nak buat larangan. Cuba letak larangan tu hanya pada orang Islam. Sebab jangan kita sekat pada yang bukan Islam, pada perkara yang tidak bersalahan dengan mereka. Ini adalah keputusan tu pun sifatnya dah tak cerdik. Tambah pula dengan buat kali kedua kebodohan pula dah. Tarik balik pula dah. Kalau dah sekali buat kebodohan tu, janganlah you tarik, at least firm lah. Ini dah. Tu si Azizan umum dalam bulan Ramadan ni di Kedah, dia kata nak minta supaya semua pusat-pusat hiburan tak dibenarkan buka sepanjang Ramadan sebulan. Akhirnya siapa yang mula-mula tentang siapa? DAP di Kedah sendiri cabar dan ugut nak saman. Akhirnya terhegeh-hegeh hadiah awang. Presiden PAS tak bincang dengan Datuk Seri Azizan Menteri Besar PAS di Kedah. Dia pandai-pandai dia sendiri buat keputusan di federal, buat keputusan di peringkat pusat PAS, buat keputusan mengatasi keputusan negeri. Ada orang kata apa? Oh ya, kita tarik balik larangan tu. La ilaha illallah, penakut dan bengong tak tempat. Macam mana kita nak hormat tuan-tuan? Minta maaf lah bunyi sikit kasar, tapi saya sabar lama dah ni. Macam mana kita nak hormat? Mana nak letak maruah pemimpin Islam? Ditekan sikit popok dia pergi keparat ni, komunis ni tunduk semuanya. Saya hadir dalam banyak mesyuarat kanan menteri-menteri Pakatan Rakyat. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Dalam banyak keadaan, bila DAP tekan, Kit Siang tekan, Karpal tekan, Guan Eng tekan, Anwar dan pimpinan PAS lain menikus semua, tunduk, ikut telunjuk mereka. Sebab itu Perak jadi macam tu dulu. Paduka Seri Sultan Perak Tuanku Azlan Shah pun makin risau hari demi hari semasa duduk bawah pakatan. Nasib orang Melayu, ya Allah, hari demi hari dahsyat ditekan. Sampai jadi 14 orang Cina semasa Perak di bawah Pakatan Rakyat, 14 orang Cina diberikan tanah, milikan tanah oleh Nizam selama 999 tahun. Tak gila ke tuan-tuan? Saya tuan-tuan, ada ke dapat tanah 999 tahun? Ada? Kita orang Melayu Bumi Putra sendiri pun tidak begitu. Ni bagi tak Cina mana 14 orang. Nasib baiklah sempat kita intercept dan sekat sikit. Kalau tidak habis semua. Nizar, ini kerja dia. Sebab itu Nizar ni sebenarnya dulu masa di Perak, dia ni menteri besar boneka saja. Dia tak boleh buat apa pun. Yang kontrol Perak tu ngah dengan nge, elok lah ngah ngengok nge semua. DAP bercakap lain penakut. DAP bercakap penakut. Dalam apa nak Exco Perak yang menguasai semua putusan DAP. Apa nak jadi? Sebab tu dalam proses baru ni pun kita dapat intercept, kita dapat apa namanya ni, pintas SMS yang dikatakan dihantar oleh Guan Eng kepada semua ahli-ahli Cina DAP. Dia kata apa? Guan Eng melarang ahli-ahli Cina DAP untuk turun demonstrasi bersih. Dia kata biar bapak Melayu sama Melayu sendiri bertelagah. Nampak? Cukup cerdik. Dan jangan lupa isu di Red Rock Hotel Jalan McAllister Road Pulau Pinang yang mula-mula DAP cuba nak nafikan, yang mana dalam perhimpunan majlis makan malam yang DAP panggil, dalam tu ada ahli-ahli DAP yang Islam hadir. Bila mana tiba-tiba nak hujung majlis tu, mereka bangun buat ucapan, termasuk seorang Jeff Uy, penasihat Ketua Menteri Pulau Pinang Guan Eng, ahli Parlimen Jelutong, orang kanan DAP di sana, Jeff Uy dan beberapa ada dun DAP yang lain, termasuklah ahli majlis maran DAP pun ada, dengan beberapa padri-padri di Pulau Pinang.
kejadian ini memang sebenar berlaku, tapi cuba nak dinafikan oleh DAP. Saya dihubungi oleh saudara Razali. Dia sendiri adalah bekas ahli DAP. Dia telefon saya baru ni. Saya tanya siapa? Dia kata Razali, kenapa ni? Dia kata dia minta tolong sebab dia maklum pada saya tu sini dia diugut. Dia diugut, tekanan, dia takut nyawa dia dan keluarga bahaya. Saya kata pada dia, saudara jangan risau. Apa yang terdaya kita akan tolong pastikan saudara dan kebajikan keluarga akan kita pertahan. Dia tak tahan bila tengok DAP cuba menafikan. Nafikan apa? Dalam majlis makan malam tu tiba-tiba bangun buat ucapan Jeff UI dan semua yang ada termasuk padri yang ada tu berapa orang